وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، وفقنا توفيق الصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم اجعلنا من السعداء المقبولين ولا تجعلنا من الأشقياء المردودين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. InsyaAllah kita sambung balik pengajian kitab Bulughul Maram berkenaan dengan hadis-hadis yang berkait dengan hukum hakam, yang mana kitab Bulughul Maram dikarang oleh seorang ulama, Al-Hafiz Imam Ahmad bin Ali bin Muhammad, yang dikenali sebagai Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, lahir pada tahun 773 Hijrah, wafat pada tahun 852 Hijrah, rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid daraini amin. Sekarang ni kita masih lagi di dalam bab wudu, hadis yang ke-12 daripada bab wudu, yang mana katanya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna ummati ya'tuna yawmal qiyamati ghurran muhajjalin min atharil wudu faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al. Muttafaqun alaihi wal lafdhu li Muslim. Maksud hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah pernah dah kita cerita sedikit sebanyak sebelum daripada ni. Jadi Abu Hurairah adalah di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana nama dia dan nama ayah dia ulama berselisih pandangan, sehingga ada sebahagian daripada ulama menyebut tidak kurang daripada 30 pandangan ulama berselisih nama menda dia, nama menda ayah dia. Sebab Abu Hurairah ni bukan nama, pernah kita cerita dah sebelum daripada ni. Abu Hurairah ni dia panggil kunyah, panggilan yang dimulakan dengan lafaz ayah. Jadi orang Arab dia ada nama, dia ada kunyah. Nama dia hak yang paling kuatnya adalah Abdul Rahman bin Sakhrin. Okey, itu nama dia hak yang menurut pandangan hak yang paling kuat. Dan dia adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lewat dah memeluk Islam. Dia bukan memeluk Islam ketika Rasul berada di Mekah. Bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Madinah, bukan pada awal, pada pertengahan Rasulullah ada di Madinah. Baru di mari dan berapa tahun je dia bersahabat dengan Rasulullah. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberkati waktu dia dalam tempoh yang singkat, lebih kurang dalam 4 tahun je dia bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dia hafaz apa hak yang keluar daripada mulut Rasulullah, apa hak yang dibuat oleh Rasulullah, sehingga dialah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi daripada Abu Hurairah katanya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Dengar, hak tu adalah asal menuntut ilmu. Kita dengar daripada guru, bertalaqi. Dia dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya umatku akan datang pada hari kiamat dalam keadaan berkilau-kilauan kesang dari berwudu. Oleh itu, sesiapa di antara kamu yang sanggup meluaskan kesang cahaya
maka hendaklah ia berbuat demikian. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Cuma perkataan ni, lafaz ni adalah lafaz bagi Imam Muslim. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ni Abu Hurairah menceritakan kepada kita bahawasanya dia pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam datang pada hari kiamat dalam keadaan muka bercahaya, dalam keadaan tangan bercahaya, dalam keadaan kaki bercahaya. Kerana dia bercahaya, letak lampu pecek? Bukan. Dah kerana dia bercahaya, kerana dari kesan wuduk hak yang diambil di atas dunia dulu. Bahkan cahaya tersebut hak yang ada pada anggota wuduk adalah khusus kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat nabi-nabi yang lain tidak ada alamat tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat mengenali umat dia di negeri akhirat dengan cahaya-cahaya yang ada pada anggota-anggota wuduk. Di asal ghurrah dan asal tahjil, perkataan ghurrun, ia perkataan kalau orang belajar bahasa Arab dipanggil perkataan jamak daripada aghar. Muhajjalin perkataan jamak daripada muhajjal. Dia masdar dia ghurrah, masdar dia tahjil. Di asal ghurrah ni adalah putih yang ada pada muka kuda. Tu asal ghurrah. Asal tahjil adalah putih yang ada pada kaki kuda. Jadi kuda kalau warna koko, warna kelabu, warna hitam, warna, lepas tu ada putih muka warna merah putih muka, putih kaki dia pula macam gelang sorong, kan comel kan. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan cahaya yang ada pada anggota wudu orang umat Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat. Rasulullah mengumpamakan dengan putih yang ada pada muka kuda dan kaki-kaki kuda. Jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak dia bercahaya. Dan benda ni hanya khusus kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahaja. Tidak ada pada umat-umat yang selain daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengenali umat dia dengan tanda tersebut. Rasulullah mengenali umat dia. Dah kan ramai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan? Kan ramai umat Rasulullah. Dan pernah ditanya oleh sahabat. Benda ni pernah ditanya oleh sahabat, macam mana mungkin kenal mereka itu? Macam mana mungkin kenal umatmu wahai Rasulullah di akhirat? Sedangkan umat Rasulullah ramai, Allah Rabbi ramai, start daripada Rasulullah sampai ke sekarang ni, sampai ke sekarang. Berapa ribu tahun? Bukan di Malaysia saja, bukan di Terengganu saja, bukan kawasan bandar saja. Boleh dikatakan seluruh dunia ada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul kenal dengan dia dengan cahaya dari kerana kesan wuduk. Dari cahaya dari kerana kesan wuduk. Sebab itulah kalau kita faham molek di sini, kalau kita hayati molek di sini, alangkah kesiannya kepada mereka yang tidak sujud, tidak sembahyang, tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala, kerana dia diharamkan daripada tanda yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam boleh mengenali dia di hari kiamat. Allah Rabbi, dak siang. Kang cuba kita hayati perkara ni. Orang yang tidak sembahyang, maka tidak ada cahaya pada anggota wudu. Kan ada orang tak sembahyang ambil wudu. Tak sembahyang tapi ambil wudu. Kita tak sembahyang tapi 5 kali ambil wudu, tak ada. Dan tak sembahyang tak ada wudu. Duk ronyoh dengan lotion tu lotion ni, sikit pun tidak akan menjadi cahaya di negeri akhirat. Hak yang menjadi cahaya di muka dan di tangan di negeri akhirat bukanlah lotion apa semua sekali hak yang kita pakai nak comel muka, tangan, kaki apa semua sekali, bukan. Tapi daripada ibadat hak yang Allah Ta'ala wajibkan kepada kita sebelum daripada kita menunaikan sembahyang, iaitu wuduk. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam satu hadis yang diriwayat oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, inna haudhi ab'adu min ailah min adan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kolamku, jadi di akhirat, di padang mahsyar, Allah Taala kurniakan kepada Rasulullah satu kolam, yang mana sesiapa yang minum daripada kolam Rasulullah lam yadhma ba'dahu abada, dia tidak akan dahaga selama-lamanya selepas daripada itu. Allah Rabbi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Muslim,
sesungguhnya kolam aku lebih jauh daripada Ailah, Palestin, daripada Ailah, daripada Adan. Adan ni di Yaman, lebih jauh lagi besar kolam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Warna air yang ada dalam kolam Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah, huwa ashaddu bayadan min ath-thalji, lebih putih daripada salji. Wa ahla min al-asali bil laban, lebih manis daripada madu dengan susu. Wa la'aniyatuhu aktsaru min adadi nujum, aktsaru min adadi nujum, kata Rasulullah, bekah-bekah gelas dia lebih banyak daripada bintang yang ada di langit. Wa inni la asuddun nas, kata Rasul, aku sekat manusia, anhu, daripada kolam aku, kama yasuddur rajul ibilan nasi an haudih, sebagaimana seorang lelaki menghalang unta-unta orang lain untuk minum di kolam dia. Orang yang mengembala unta, orang yang mengembala binatang, dia ada tempat yang nak minum air kepada binatang dia. Kalau mari binatang orang lain, dia ambak, kita lelah nak patah belakang, nak kita tak air dalam bekas, tiba-tiba nak bagi minum dalam tempat kita, ambak. Gitulah Rasulullah, bukan umat dia ambak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ambak, bukan umat dia minum daripada kolam tersebut, kerana Allah Taala tidak izin selain daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minum daripada kolam tersebut. Hanya umat Rasulullah, umat lain Rasul ambak. Ani ambak. Lalu tu sahabat tanya, qalu ya Rasulullah, ata'rifuna yauma idzin, wahai Rasulullah, adakah mung dapat kenal kami pada hari itu? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qala na'am, ya, aku dapat kenalmu. Sebab dia, lakum sima laisa li ahadin minal umam, mung ada tanda yang mana tanda ini tidak ada pada seorang pun daripada orang lain. Menda tariduna alayya ghurran muhajjalin min atharil wudu, mu datang kepadaku dalam keadaan mukamu bercahaya, tangan dan kakimu bercahaya dari kerana kesang wudu. Allah Rabbi, cuba kita bayangkan orang yang tidak sembahyang, orang yang tidak jaga kewajipan sembahyang, orang yang tidak menjaga rukun Islam, tiang agama, maka tidak adalah cahaya di muka dia. Ketika tu dahaga, dia nak mari di kolam Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul tidak mengenali kerana tidak ada tanda, tidak ada cahaya. Sebab itulah Allah Rabbi, perlu kita kena letak perasaan kesian kita kepada saudara-saudara kita yang tidak sembahyang. Kita pada hari ni, kalau orang yang kita kenal, tiba-tiba kita pergi salang dengan dia buat cengang, kita tengok kita, dia kata tak kenal kita, malu kita. Kau boleh tak muka dalam poket, tak muka dalam poket, malu. Kita salang, dia 2-3 orang kita kenal belaka, dia kata mung ni siapa, kita cerita kita sekian-sekian, ingat ada, dah ingat sekarang. Dia kata, kan datang ni nak minta meeting aku kan, dia pula kata gitu. Allah, kita malu kita. Kalau boleh tak muka dalam poket, nak tak muka dalam poket, kan gitu kan. Dan benda tu pasti akan terjadi kepada orang yang tidak sembahyang, kerana tidak ada tanda yang dapat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenali dia ketika dia datang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah kita perlu kena masukkan perasaan kesian terhadap saudara-saudara kita yang tidak jaga sembahyang. Allahu Rabbi, di tempat kita berlambak lagi yang tidak jaga sembahyang, sama ada orang muda ataupun orang tua. Orang tua ada lagi tak jaga sembahyang di tempat kita. Kadang-kadang tu sembahyang dia ikut mood dia. Rasa rajin dia sembahyang, rasa malas dia tak sembahyang. Kadang-kadang dia sembahyang ni diikut kehendak dia, diikut nafsu dia. Nafsu dia rasa nak sembahyang, dia sembahyang. Nafsu dia kata tak mau sembahyang, tak mau sembahyang. Orang yang menjadi nafsu dia sebagai Tuhan, diikut kehendak nafsu dia, dia bukan menjadikan Allah sebagai Allah Ta'ala sebagai Tuhan. Golongan ini adalah lebih teruk daripada binatang. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut dalam Quran, ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa, terangkan kepadaku tentang mereka yang menjadikan nafsu dia sebagai Tuhan. Adakah menjadi penjaga ke atasnya? Lalu tu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran, am tahsabu anna aktsarahum yasma'una aw ya'qilun, adakah kamu menyangka bahawasanya kebanyakan mereka itu mempunyai pendengaran, kebanyakan mereka itu mempunyai akal? Inhum illa kal an'am,
Sebenarnya golongan ni adalah seperti binatang ternakang, seperti lembu, seperti kuba, seperti kambing. Kau dah tu je dia. Macam lembu dah. Menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan. Dia nak semayang, ikut. Kalau rasa nak semayang, dia semayang. Kalau rasa tak mau semayang, dia tak semayang. Sedangkan dia bukan hamba kepada nafsu dia, bahkan dia adalah hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap benda yang Allah Taala suruh wajib dia kena buat, benda yang Allah Taala larang mesti dia kena tinggal. Kerana dia adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kena letak perasaan kesiang kepada sebahagian daripada sahabat kita. Mungkin dia tidak rasa di atas dunia, tapi siapa di akhirat kelak tak ada penyesalan yang tidak ada penghujung, tak siang kepada dia. Nabi SAW menyebut dalam satu hadis yang sahih yang diriwayat oleh Imam Bukhari, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seorang di kalangan kamu sehingga dia kasih kepada saudaranya apa yang dikasih kepada dirinya. Dalam riwayat Imam An-Nasai ada tambahan hatta yuhibba li akhihi minal khairi, sehingga dia kasih daripada kebaikan hak yang dia kasih kepada diri dia. Kebaikan ada dua, kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Kita sebagaimana kita kasih kepada harta, maka kita kena kasih juga benda yang ada pada kita tu ada pada orang lain. Okey, tu hak yang masalah dunia sebagai contoh. Hak akhirat pun sama. Kita memang suka diri kita terselamat daripada neraka Allah, daripada kemurkaan Allah, daripada laknat Allah. Kita suka diri kita mendapat syurga Allah, keredaan Allah, maka kita kena letak juga perasaan tersebut kepada orang lain. Maksudnya biar dalam hati kita gembira saudara-saudara kita mendapat perkara-perkara tersebut, keredaan Allah. Maka kita berusaha dah ajak dia. Sebenarnya itu adalah peluang yang Allah Ta'ala buka di depan kita untuk kita mencari pahala. Nabi SAW menyebut dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Abu Daud, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih. Sesiapa yang menunjuk kepada kebaikan, maka dapat baginya seumpama ganjaran orang yang buat. Jadi orang buat kebaikan punca daripada dia dapat juga. Dalam hadis yang lain Nabi SAW menyebut kepada Sayyidina Ali, la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min an yakuna laka humrun na'am. Sesungguhnya kata Rasul kepada Sayyidina Ali, mung dapat memberi hidayah dengan sebab mung seorang tu dapat hidayah daripada Allah sebab mung, maka hak tu adalah lebih baik bagi mung daripada mung memiliki unta yang megah. Unta yang megah adalah unta hak yang cukup mahal di sisi orang Arab. Baik. Jadi di akhirat kelak umat Nabi SAW datang dalam keadaan muka dia bercahaya, tangan-tangan dia bercahaya, kaki-kaki dia bercahaya dari kerana kesang wudu. Katanya oleh itu sesiapa di antara kamu, perkataan oleh itu sesiapa di antara kamu ni sebenarnya bukan perkataan Rasulullah. Ini dipanggil perkataan yang dimasukkan di dalam kalam Rasulullah. Ini adalah perkataan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Abu Hurairah, sesiapa di antara kamu yang sanggup, yang mampu meluaskan, memanjangkan kesang cahaya, maka hendaklah ia berbuat demikian. Kalau dia mampu meluaskan kesang cahaya, memanjangkan kesang cahaya, maka ia perlu berbuat demikian. Abu Hurairah kalau dia ambil semayang, kalau basuh lengan sampai ke hak wajib, sampai ke siku je. Tapi dia basuh sampai ke atas ni. Dia basuh sampai ke atas ni. Kalau kaki hak wajib sampai ke buku lali je. Tapi dia basuh sampai ke atas betih. Sebab itulah menurut pandangan majoriti ulama, kebanyakan ulama, termasuk pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i, disunatkan kita melebih pada basuhan tangan, kaki, kita lebihkan daripada basuhan yang wajib. Siapa mana lebih? Sini berlaku khilaf. Ada sebahagian ulama kata ni siapa ke bahu siapa ke bahu. Ada sebahagian daripada ulama kata siapa tengah body. Siapa tengah body? Tahu kan body kan? Ni tengah body. Ada setengah siapa ke bahu. Begitu juga kaki. Ada setengah kata nu siapa kakak lutut Ada setengah kata siapa tengah betih. Tapi hak yang kuatnya adalah, ataupun hak yang pandangan hak yang ramanya adalah siapa ke tengah bahu, begitu juga tengah betih. Berpandukan kepada hadis ni. Habis. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Perkataan ini bagi Imam Muslim. Hadis yang ke-13. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat
kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu at-tayammun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kullih. Muttafaqun alaih. Daripada Aisyah, seorang sahabiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia juga adalah isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aisyah. Orang kita ramai nama Aisyah, bukan, orang kita bukan ramai nama Aisyah, ramai nama Aisyah, ramai. Oleh kerana orang kita ni terlalu gembira, terlalu suka, terlalu cinta kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka pakat letak anak sama dengan anak nama anak Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita kena ingat, isteri Rasulullah bukan nama Aisyah, nama Aisyah. Dia Aisyah lain, Aisyah lain. Orang belajar bahasa Arab, kalau Aisyah atau wazan fa'lah, fa'lah masdar. Kalau Aisyah atau wazan fa'ilah, isim fa'il, masdar dengan isim fa'il berbeza. Dia bukan Aisyah, Aisyah. Tapi dalam bahasa kita dia tak ada panjang-panjang mak-mak. Dalam bahasa kita ada panjang kan. Jadi pakai sebut Aisyah lah. Anakmu nama benda? Anak aku nama macam isteri Rasulullah. Benda? Aisyah. Tak. Isteri Rasul bukan nama Aisyah. Nama dia Aisyah. Okey. Wa an Aisyah, tapi tak salah pun tak nama Aisyah, bukan salah. Tak salah. Cuma salah kita kata isteri Rasulullah nama Aisyah, tak betul, tak kena dengan fakta. Tak betul lah. Bukan Aisyah nama dia, Aisyah. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, daripada Aisyah radhiyallahu taala anha katanya, adalah menjadi kesukaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai sesuatu pekerjaan dengan sebelah kanan, seperti ketika memakai kasut, bersikat rambut, bersuci, dan juga dalam semua urusannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi hadis ini menceritakan Rasulullah suka kalau Rasulullah bersuci, benda bersuci, mandi wajib, berwudu, Rasul akan mula balik kanan. Kalau tangan ada dua, dah muka ada tak apalah, tak ada tangan kanan kiri lah. Dia kata ni pipi kanan pipi kiri, dak. Masalah pipi, dak sunat kita basuh pipi kanan dulu baru pipi kiri. Basuh sekaligus lalu. Baik, tangan kanan, tangan kiri. Hak sunat lagu mana? Hak sunat kita basuh tangan kanan dulu baru tangan kiri. Kerana benda sunat, kerana meniru perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul cukup suka memulakan kanan dalam semua urusan. Bersuci, berwudu, mandi wajib, basuh balik kanan dulu, baru basuh balik kiri. Begitu juga sikat rambut. Jenis hak ada rambut lah. Hak tak ada rambut nak sikat benda lagi. Hak ada rambut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam panjang rambut. Rasul panjang rambut. Rasul rambut dia panjang. Dah salah dah kita nak simpan rambut panjang, dah salah. Sebab Rasul rambut panjang. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah botok. Selepas daripada Rasulullah mengerjakan ibadat haji, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cukup. Baik. Jadi nak rambut panjang tak ada masalah, tapi kena jaga molek. Kena jaga. Rambut panjang ni sampai ke jadi sarang rutu. Hak tu dak sunnah pula, hak tu jadi punah tu kena jaga molek lah. Kena tok minyak. Minyak pun kalau cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaddahinu ghibba, selang-seli. Bukan duk lama sokmo. Bukan duk bela sokmo, habis masa ke dia duk cara kebela rambut. Okey, jadi Rasulullah yaddahinu, memang Rasul guna minyak, tapi ghibba, secara selang-seli. Baik, bukan wak sokmo. Selang-seli, kadang-kadang wak, kadang-kadang dak gitu lah. Baik. Begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersikat rambut, Rasul sikat balik kanan dulu baru balik kiri. Orang puang sikat rambut, sikat balik kanan dulu balik kiri. Sikat rambut orang puang dah lepas daripada mandi apa semua sekali. Orang puang kadang-kadang hak yang biasa duk sikat rambut semua ni, dak sikat rambut jadi gatal. Dak sikat rambut jadi dak senang dia. Kena sikat rambut kalau lepas mandi. Jadi dia sikat rambut tu sebenarnya adab. Dah dia duk sokmo. Tapi kalau dia niat molek untuk ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, ambil balik kanan dulu baru balik kiri, maka dapat pahala. Dapat pahala. Itu penting kita belajar. Jadi orang yang tidak belajar, orang yang tidak mendalami ilmu agama, maka dia buat sebagaimana orang yang mendalami ilmu agama buat benda sama. Tapi hak ni tahu ini adalah sunnah, dia buat kerana nak mengikut sunnah. Hak ni buat tapi bukan kerana nak mengikut sunnah, maka hak ni dapat pahala, hak ni tak dapat pahala. Itu penting kita belajar. Jadi orang puang sikat rambut zaman itu mula balik kanan.
Kerana nak ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul suka sikat rambut balik kanan. Begitu juga memakai kasut, makan lipat, pakai kasut. Sama juga pakai kasut. Pakai lipat tak kira lah kita kasut ke lipat ke, tak kira lah. Jadi kita pun pakai lipat balik kanan. Lepas tu baru sauk balik kiri. Kita pakai lipat balik kanan, baru sauk balik kiri. Katanya dan juga dalam semua urusan Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan kanan. Sebab dia Rasul menggunakan kanan kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka mengambil sempurna baik, tafaul dengan benda yang baik. Sebab ashabul yamin, orang-orang ahli kanan ni sebenarnya ahli syurga. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka mengambil sempurna baik. Sebab dalam semua perkara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat dengan kanang dulu. Pakai baju kanang, pakai luar kanang. Baik, kerak kuku kanang, celok kanang, bersugi balik kanang, masuk dalam masjid dengan tangan kanang dulu, cabut budak tiap pun ambil adik kanang dulu, cukup kepala pun kanang dulu. Baik. Lepas tu salam kan kita salam kan, assalamualaikum warahmatullahi. Dia pandang ni hukum dia sunat. Bang adik kanang dulu baru adik kiri. Baik. Jadi hak tu adalah sunnah hak yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma kata ulama, kaedah secara mudahnya, setiap benda hak yang dikatakan benda tu benda mulia, maka sunat kita mula dengan kanan. Benda mulia, sunat kita buat dengan kanan, benda mulia. Tapi kalau benda tu bukan benda mulia, maka kita kena buat balik kiri dulu. Keluar daripada masuk tandah, masuk kaki kiri. Keluar masjid, turun dengan kaki kiri. Payah juga keluar masjid kaki kiri nak pakai lipat kaki kanan. Kalau kita nak buat, nak ambil belaka dua fadilat. Dan kalau keluar kaki kiri, jaka bahang atas lipat lu, masuk lipat kaki kiri. Tak boleh dah, situ sunat. Ada apa? Turun saat ni tu jijak atas kejap. Lepas tu masuk lipat, bukan payah sangat. Yang jijak lipat orang, atas lipat orang takut orang marah pula kan. Kaki kita dah lah kasar. Jijak lipat orang hok baru, lipat hok mahal pula. Calon habis lipat orang. Baik, melainkan kalau adat kita tak ada masalah lah. Jijak atas lipat orang tak marah pun. Jangan tok pasir, jangan tok tahi atas lipat, baru orang marah. Kalau tok tahi atas lipat, kalau bos kau dah jijak tu, biasa adat kita tak ada masalah jijak. Jadi jangan pakai lagi. Turun dulu dengan kaki kiri, lepas tu turun kaki kanan pula, baru sauk lipat dengan kaki kanan. Barulah dapat dua pahala. Pahala turun daripada masjid dengan kaki kiri, lepas tu pakai lipat dengan kaki kanan. Baik. Macam ni kot lah. Macam kita kata masalah ludah helio kan. Ya, ludah helio dilarang. Makruh kita ludah balik kanan. Kena ludah balik kiri. Atau bawah tu. Balik kanan dah comel. Dah kalau kita duduk atas kereta, kita duduk balik atas kereta. Kita duduk balik kereta. Dah boleh nak ludah balik kanan. Lepas tu nak ludah balik kiri. Suruh bini kita buka ludah. Bahang atas muka bini kita. Dah makan nasi rasa tengah hari tu. Kalau buat lagu tu kali. Tabat bini dah nanak nasi. Masa cetung balik rumah. Kok mung lah. Nak sabah lidah alio atas muka kita. Padahal kita nak amal sunnah tapi tak kena cara. Dah nak buat benda nak buat dah. Tak apa dah bahan di kanan pun kita nak buat dah. Main alio duk banyak dalam mulut ni. Main duk telang-telang jenis orang yang kemang molek. Mutah dak sekarang. Baik. Jadi benda tu perlu kita kena tahulah cara dia, cara nak buat. Seterusnya katanya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tawadda'tum fabda'u bimayaminikum. Hadis yang ke-14, akhrajahu al-arba'ah wa sahahu Ibnu Khuzaimah. Maksudnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila kamu berwuduk, maka hendaklah kamu mulai dengan sebelah kanan. Dia anggota wuduk yang ada dua tangan dengan kaki. Jadi masa basuh tangan, kita basuh tangan kanan dulu, baru basuh tangan kiri. Cuma bukanlah wajib, tidak diwajibkan kita basuh tangan kanan dulu baru basuh tangan kiri. Kalau orang tu basuh tangan kiri dulu baru basuh tangan kanan, bahang kaki kiri dulu kaki kanan, kalau sengaja dia membuat perkara tersebut, maka hukum dia adalah makruh. Perbuatan tersebut menyalahi sunnah. Dia telah meluputkan satu fadilat, satu kelebihan. Jadi wuduk dia tetap sah, tak ada masalah. Sama juga dia celup dua-dua tangan dalam kolah. Pakai celup dua-dua tu.
Jadi tak ada kanan kiri ya, dak kolah ada beruk ceruk dengan kolah. Jadi tak ada tangan kanan kiri sekaligus. Maka sebenarnya dia telah meluputkan sunnah, meluputkan kelebihan mula berwuduk dengan kanan. Adapun telinga, kena ingat telinga ni pernah kita sebut dah sebelum ni, nak sebut pula. Dah bahasa dia dah. Dah tua-tua baru nak belajar ni bukan ingat belaka. Hak muda-muda pun nak ingat. Jadi kena ulang banyak kali lah. Sungguh bab ilmu ni payah juga nak ingat. Payah juga nak ingat kan. Tambah-tambah kita ni orang hak yang ramai-ramai hak yang duduk di masjid ni, hak yang kat garik dah. Kata lepas asar dah homo kat garik dah, payah juga nak ingat. Jadi kita ulanglah benda sama, tak ada masalah. Jadi kalau bola duk tengok dak puas-puas. Jadi kalau bab ilmu agama dak sepatutnya lah kita puas. Sebab hak ni ada kebaikan, ada ganjaran, ada pahala untuk kita membetulkan benda ibadat kita, untuk kita mencari pahala daripada ibadat kita. Jadi masalah linga walaupun ada dua, kata ulama tidak sunat kita sapu linga kanan dulu baru sapu linga kiri. Kalau masalah linga sunat kita buat sekaligus. Itu hak yang disebut oleh ulama fiqh. Hak yang kata bahagian kanan dulu baru kiri adalah tangan dan kaki. Okey. Jadi kata Rasulullah, apabila kamu berwuduk maka hendaklah kamu mulai dengan sebelah kanan. Hadis ini sama dengan hadis yang sebelum. Cuma hadis ini dikeluarkan oleh perawi yang 4 dan dihukum sahih, dinilai sahih oleh Imam Ibn Khuzaimah. Seterusnya, wa 'anil Mughirah bin Syu'bah. Dalam buku hamba ni wa 'anil Mughirah bin Syu'batin. Bagi itu salah bukan Syu'batin. Bukan dia Syu'bata. Orang belajar nahwu dia tahulah. Syu'bata ni dipanggil isim mamnu' min as-sarfi. Isim hak yang tidak boleh bertanwin kerana ada pada di dua illah. Illah yang pertama adalah dia isim alam nama orang. Yang keduanya adalah muannas. Kena baca Syu'bata kerana isim hak yang tidak menerima tanwin. Alamat jar dia adalah fathah, wa jurra bil fathati ma la yansarif. Tu dalam kitab Matan Alfiyah. Kita sebut je untuk orang awam ni, faham ke tak tahu, tapi kita dah tengok ada juga tu imam hak yang ada sini. Bukan tu imam masjid ni, tu imam masjid lain ada. Sahabat-sahabat hak yang mari juga kat sini, dia biasa belajar nahwu. Biarlah kita sebut sikit, mungkin ada faedah juga untuk dia. Mereka kata Imam Ibn Malik dalam kitab Matan Alfiyah, wa jurra bil fathati ma la yansarif. Baik, jar dengan wajur bil fathati. Jar dengan fathah, maksudnya alamat jar adalah fathah, isim yang tidak menerima tanwin. Jadi tak boleh baca Syu'batin, kena baca Syu'bata, ikut dang tak baris je. Wa 'anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tawadda'a famasaha bi nasiyatihi wa 'ala al-imamati wal khuffain. Akhrajahu Muslim. Maksud hadis daripada Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berwuduk, lalu baginda menyapu di atas ubung-ubungnya. Ni ubung-ubung, Rasul sapu atas ubung-ubung. Lepas tu lepas daripada tu Rasul sapu atas ubung, Rasul sapu di atas serban dia, dan Rasul sapu di atas dua kasut dia. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hadis ni Mughirah bin Syu'bah menceritakan perbuatan wuduk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul sapu di atas hubung-hubung. Sapu di atas hubung-hubung. Maksudnya Rasul dak sapu semua kepala. Maka daripada hadis inilah kata ulama dalam mazhab Imam Syafi'i tidak wajib sapu semua kepala. Kan dalam Quran Tuhan kata lagu mana? Ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila as-salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Wahai orang-orang yang beriman, apabila mu nak semayang, mu basuh muka. Lepas tu mu basuh tangan sampai ke siku. Lepas tu mu sapu kepala. Perkataan wamsahu bi ru'usikum, ulama fiqh berselisih pandangan di dalam memahami perkataan tersebut. Ada sebahagian daripada ulama fiqh mengatakan maksud wamsahu bi ru'usikum adalah sapu belah kepala. Sebab itulah dalam mazhab Hambali, dalam mazhab Maliki dikata wajib kena sapu ke semua kepala. Sapu sikit-sikit tak boleh. Wak ceh-ceh lagu tu tak sah mengikut pandangan dia. Manakala mazhab Hanafi dikata tak, mesti kena sapu 1/4 daripada kepala. Adalah perbahasan dia panjang lah. 1/4. Jadi kalau sapu sekadar sebesar tapak tangan boleh. Mazhab Imam Syafi'i kata tak semesti sekadar tapak tangan. Dalam Quran Tuhan kata sapu biru'usikum, kepala kamu, maksudnya sapu sebahagian daripada kepala kamu.
Sebab ba pada biruusikum adalah ba litab'id, dengan makna sebahagian. Sebahagian ni satu juzuk, sama ada 1/4 ataupun kurang daripada 1/4, dia termasuk dalam sebahagian daripada kepala. Jadi mazhab Imam Syafi'i dia kata tak wajib sapu semua kepala adalah kerana pernah Rasulullah sapu di atas hubung-hubung. Dan ada dalam riwayat yang lain Rasulullah sapu di atas hubung-hubung saja. Rasulullah tidak menyempurnakan sapu di atas gebang dia. Jadi kalau sekiranya wajib sapu semua kepala, ni mazhab Imam Syafi'i lah, dia kata maka Rasulullah tidak akan sapu di atas hubung saja, mesti sapu di atas semua kepala. Okey. Jadi sebab itulah dalam mazhab imam kita, mazhab Imam Syafi'i, memada sapu sedikit daripada kepala. Cuma hak yang paling afdal, hak yang disunatkan adalah sapu semua kepala. Hak tu hak yang paling afdal, hak yang disunatkan. Cuma hak yang wajib, sikit daripada kepala sudah memadai. Sikit aja sapu sudah memadai. Cuma hak yang paling afdal adalah ke semua kepala. Dalam wuduk ni, masa Rasulullah ambil wuduk, Rasulullah pakai sekebang. Masa Rasulullah ambil wuduk, Rasulullah pecah sekebang. Rasulullah ambil wuduk, basuh muka. Lepas basuh tangan, siapa basuh kepala, Rasulullah ambil air, Rasulullah pun selok sikit, Rasulullah sapu di atas hubung. Tok sekebang, ambil air pula, sapu di atas sekebang. Rasulullah sapu di atas sekebang. Baik. Lepas daripada tu, dan Rasulullah sapu di atas 2 khuf. Okey, kita nak cerita sapu di atas sekebang. Menurut pandangan majoriti ulama, bagi orang yang pakai sekebang, maka dia sapu sedikit daripada kepala, lepas daripada tu dia sempurnakan sapu untuk menyapu hak yang sunat saat itu, disapu di atas sekebang. Okey. Pernah tak buat orang kita? Tak pernah buat rasanya kan? Dan benda ni pernah dibuat oleh Rasulullah. Rasul pakai sekebang. Pakai sekebang sebab itulah sekebang pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pakaian Rasulullah. Sebaik-baik pakaian adalah pakaian yang dipakai oleh sebaik-baik makhluk, semulia-mulia makhluk. Okey, sekebang adalah pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasul ambil wuduk, Rasul pakai sekebang. Siapa masa sapu kepala, Rasul sapu sikit hubung-hubung dia, lepas tu Rasul sapu di atas sekebang. Maka ulama dalam mazhab Imam Syafi'i dia kata lagu mana? Bagi orang yang pakai sekebang, sama ada keuzuran atau tidak cabut sekebang, dah kira lah. Bukan tak nak cabut, boleh, tak ada masalah, boleh cabut. Tapi dia tak mau cabut, boleh ke tak ada masalah. Tapi yang penting dia sapu sikit daripada kepala. Lepas sapu sikit daripada kepala, kalau dia nak ambil fadilat sunat, dia sapu pula di atas sekebang. Lepas tu orang pakai piyah juga sama. Dan benda ni mungkin kita tidak pernah buat. Tak, kali pertama dengar pun tak tahu. Kali pertama dengar pun tak tahu. Pakai piyah pun sama juga. Pakai piyah, lepas daripada kita sapu sikit kepala, terus sapu di atas piyah. Hukum sapu atas piyah dia sunat. Benda tu dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam majoriti ulama dia kata kena sapu juga sikit kepala. Ni majoriti ulama, termasuk pandangan mu'tamad yang dipegang dalam mazhab Imam Syafi'i. Kalau terus sapu atas gebang, tak kena sikit pun kepala, tidak memadai. Mesti sapu sikit daripada kepala, baru sempurnakan sapu di atas gebang atau piyah. Sama juga dengan orang puang pakai tudung. Allahu Rabbi. Kadang-kadang orang puang ni, tudung dia dengan semayang jauh lebih mulia tudung dia. Oh, jangan main orang puang. Oh, jauh lebih mulia tudung dia dengan semayang. Pakai tudung setengah jam, nak pergi jamu. Orang berhenti semayang, dah jauh sikit jamu, berhenti semayang. Dah turun. Dah berapa dah turun? Takut rosak tudung. Lepas tu semayang, dah semayang lah. Allahu Rabbi. Allah. Teruknya, tudung tu tahun depan tak pakai, dah tahu dah. Dia tak buat gaya 2 kali orang puang, sekali tu je buat gaya. Tudung tahu dah. Tapi rela dia tinggal benda yang diwajibkan oleh Allah. Kerana tudung dia rela dia menempuh, rela dia ambil dosa. Rela dia menempuh kemurkaan Allah. Allahu Rabbi. Kadang-kadang hak tua-tua buat lagu tu pun juga hak tua-tua. Hak umur kak nak asal kak nak garik buat gitu juga. Sayang nak buang tudung. Sayang nak tak dak semayang kerana sayang ke tudung. Itu adalah suatu hak yang bermasalah. Kalau sayang sangat nak tanggal tudung gini orang puang buat gini. Dak payah pecah tudung semayang. Dia ambil air semayang. Jadi selok lengang, takkan lengang baju dia nak selok lengang baju. Lepas tu ambil basuh muka kena kawasan muka tu. Kesok sikit je. Basuh muka, basuh tangan. Lepas tu siapa masa basuh sapu kepala tu
olor sikit je tangan kok celah tudung, lepas tu ambil air sapu di atas tudung, hukum dia disunatkan juga, sama hukum dia. Hadis yang disebut dalam kitab fiqh. Baik. Jadi orang puan tu kena tahulah sunat. Jadi sunat bagi orang yang mempunyai penutup di atas kepala, sama ada serbang ataupun piyah ataupun tudung orang puan, lepas daripada disapu sikit daripada kepala, dia menyempurnakan sapu di atas tudung tersebut, di atas serbang, di atas piyah. Okey. Seterusnya, yang ketiganya sapu di atas dua khuf. Sapu di atas dua khuf. Apa benda dua khuf? Dua khuf ni adalah dua kasut. Dua khuf. Khuf ni dua kasut lah. Dia adalah hukum. Kalau dalam kitab fiqh dia ada babul mashi 'ala al-khuffain. Bab pada menyatakan sapu di atas dua khuf. Kalau kitab lama dia terjemah dua moza. Dua khuf ni dua sarung kaki. Khuf ni dua sarung kaki. Kasut ke? Kasut buk dia mengambil hukum khuf. Kasut yang dia melepasi buku lali dia mengambil hukum khuf. Kita musim duriang lah ni, kita ada kebun juga. Duriang mahal, orang curi ramai sangat, Allah susah kita. Jadi kita subuh-subuh tu lewat semua, tapi musim duriang 4:30 bangun nak pergi jaga orang curi, pakai kasut buk duduk dalam gerok dalam hutang tau kan nak orang jaga duduk atas rumah pakai kasut buk lah. Jadi sementara kita tunggu duriang luruh, kita pun ambil air sembahyang. Boleh kita sapu di atas khuf, tapi ada syarat-syarat dia lah. Ada syarat-syarat dia. Sapu di atas kasut buk, tak perlu basuh kaki. Dan benda tu pernah dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Benda tu pernah dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia asal ambil sembahyang kena basuh kaki. Tu asal. Ambil sembahyang kena basuh kaki. Tapi bagi orang yang pakai khuf, bila cukup syarat-syarat dia, tak ada masalah dia tak basuh pun kaki. Dia sapu di atas khuf. Sapu di atas kasut. Ambil air sapu atas kasut buk. Sapu je. Lepas tu sembahyang lah. Tapi jangan pecah pula. Pecah batal. Sembahyang pakai kasut buk lah. Boleh ke sembahyang pakai kasut? Tak ada masalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembahyang pakai kasut. Bahkan Rasulullah menyarankan kepada sahabat dia supaya sembahyang dalam keadaan berkasut. Sallu fi ni'alikum. Mungkin sembahyang dengan dalam keadaan berkasut. Kerana sesungguhnya pok Yahudi dia tidak sembahyang dalam keadaan berkasut. Rasul suruh pakai kasut. Dak kotor, kotor tak semesti najis. Takut jijak najis, takut dak yakin tak apa hukum dia suci, tak ada masalah. Kan belajar dah fiqh kan? Sembahyanglah pakai kasut. Tapi jangan naik atas masjid pula. Wak nak amal hadis tu naik atas masjid, kena kerja dia di jawatan kuasa lah. Kat awang ni duk siang malang, duk sembilan malang, duk bersih masjid. Dia kata hamba nak amal dengan hadis wak naik kasut atas masjid. Itu tak kena. Cara tak kena. Baik, kalau kita nak sembahyang di tempat yang tak apa kita pakai kasut, maka kita pakai kasut. Takut kotor tak ada masalah, sebab benda yang kita tidak yakin. Kalau kita yakin najis, tu masalah lain. Okey, habis. Seterusnya kata dia hadis yang ke-16. Wa an Jabirin radhiyallahu ta'ala anhu fi sifati hajjin nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ibda'u bima bada Allah bih akhrajahu an-Nasa'i hakadha bi lafdhil amri wa huwa 'inda Muslim bi lafdhil khabar. Okey, kita berhenti situ dululah untuk malam ni, insya-Allah. Kalau ada kesempatan masa kita akan jumpa pula pada hari lain. Kita berhenti situ dulu. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita kongsi pada malam yang mulia ini sama-sama kita dapat mengambil manfaat dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Allahumma haqqiqna bittiba'i nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinah. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlasa fil qawli wal 'amal. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlasa fil qawli wal 'amal. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlasa fil qawli wal 'amal. Allahumma ruddana wa ruddal muslimina ila dinika raddan jamila. Ruddana wa ruddal muslimina ila dinika raddan jamila. Ruddana wa ruddal muslimina ila dinika raddan jamila. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.